Minister Dr. Maliki Osman. Mr. Speaker, I rise to speak in support of the motion. In Malay, please. Tuan Speaker, seperti ramai rakyat Singapura yang juga, saya juga amat terganggu dan merasa pilu atas kehilangan nyawa warga awam pada kedua-dua pihak, serta keadaan kemanusiaan yang semakin teruk di Gaza. Bermula dengan serangan mengejut yang meragut 1,400 jiwa rakyat biasa di Israel. Kini setiap hari kita melihat liputan yang menunjukkan kemusnahan dan kehampaan tentang jumlah nyawa yang tidak berdosa yang terkorban, termasuklah lebih 3,700 kanak-kanak Palestin di Gaza. Rasa pilu juga mengenang nasib kanak-kanak yang menjadi yatim piatu kerana ibu bapa mereka kehilangan kerana terkorban. Sudah tentu masyarakat Islam kita khususnya merasa cemas, merasa resah, merasa sedih dan juga marah. Bagaimanakah kekejaman sebegini boleh berlaku? Krisis kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestin ini adalah satu tragedi yang sungguh menyayat hati. Pemerintah memahami emosi yang dirasai dan yang diluahkan masyarakat Islam serta rakyat Singapura yang lain terhadap nasib rakyat Palestin di Gaza. Angka kematian harian yang semakin meningkat amat membimbangkan. Kami merasakan simpati yang amat mendalam dengan nasib dan kedudukan warga awam Palestin yang telah kehilangan orang-orang yang tersayang. Seperti mana kita juga merasakan simpati yang amat mendalam bagi ahli keluarga warga Israel yang terbunuh dalam serangan 7 Oktober. Walaupun korban pihak Palestin kini berlipat ganda. Kami menyampaikan ucapan takziah yang sedalam-dalamnya kepada keluarga setiap warga awam yang terbunuh dan cedera di Gaza. Saya ajak kita memahami krisis yang ada sekarang ini dalam konteks sejarah. Persengketaan dan pertelingkahan ini sudah lama berlaku dan sangat rumit. Seperti perasa Inggeris, there is always a previous wrong. Yang bermaksud akan sentiasa ada kesilapan yang sebelumnya akan menjadi punca sengketa. Contohnya serangan pengganasan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober lalu yang membunuh ramai warga awam Israel. Ada yang mengatakan bahawa serangan ini wajar akibat rasa tidak puas hati bersejarah rakyat Palestin serta layanan yang mereka terima daripada Israel. Tak kira siapa yang memerintah Israel. Tetapi tiada apa yang boleh membolehkan tindakan ganas yang dilakukan Hamas. Justru, pemerintah Singapura mengutuk keras tindakan ganas Hamas. Sekarang, kami menggesa pembebasan tanpa syarat yang selamat dan segera bagi kesemua warga awam yang telah dijadikan tebusan di Gaza. Israel mempunyai hak yang sah dalam rangka undang-undang antarabangsa untuk mempertahankan rakyat dan wilayah daripada serangan bersenjata dan tindakan keganasan, seperti juga Singapura. Tetapi ia perlu berbuat demikian mengikut undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kita tidak boleh membenarkan keganasan sedemikian dilakukan terhadap sesiapa ataupun di mana sahaja, lebih-lebih lagi di negara kita. Tuan, saya telah beberapa kali ke Ramallah. Setelah bertemu ramai rakyat dan pemimpin Palestin demi memahami kehidupan dan aspirasi mereka. Tuan Speaker, kita turut bersimpati dengan rakyat Palestin. Kita sedar akan perjuangan mereka dan kita mahu agar mereka dapat hidup dengan aman. Sudah sekian lama mereka tidak dapat hidup dalam keamanan dan dalam kedamaian. Kedamaian dan keamanan yang sama
dan yang sangat kita hargai di Singapura. Singapura mempercayai dan mematuhi peraturan perundangan atau the rule of law. Kedamaian berpanjangan yang diidamkan Palestin juga perlu menjalani proses perundangan. Menteri Vivian telah berkongsi rekod undi kita di Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB atau UN mengenai isu Palestin dari seawal 1967 apabila Israel menguasai wilayah Palestin. Baru-baru ini, di sesi khas darurat Perhimpunan Agung PBB atau UNGA ke-10 yang disambung semula pada 27 Oktober, Singapura menyokong undi resolusi UNGA yang menuntut supaya semua pihak mematuhi kewajipan mereka di bawah undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang kemanusiaan antarabangsa, dan untuk membolehkan akses kemanusiaan yang segera dan berterusan bagi bekalan dan perkhidmatan penting untuk disampaikan kepada semua awam yang memerlukan di Gaza. Resolusi ini atau ketetapan ini juga menggesa gencatan senjata kemanusiaan yang segera, kekal lama dan berterusan yang akan membawa kepada berakhirnya permusuhan. Ada anggota Dewan telah bertanya tentang respons Singapura terhadap bantuan kemanusiaan kepada Gaza. Pemerintah Singapura telah menyumbang $300,000 sebagai modal awal kepada Palang Merah Singapura atau SRC. Ini merupakan sumbangan terbesar yang pernah pemerintah hulurkan demi menyokong usaha-usaha kemanusiaan dan bantuan di Gaza. Kami akan terus mempertimbangkan untuk menghulurkan lebih banyak bantuan bila timbulnya keperluan-keperluan baru. Pada keseluruhannya, rakyat Singapura telah berhati-hati untuk tidak membiarkan apa yang berlaku di luar negara menjejas keharmonian sosial kita di sini. Biarpun kita turut terasa atau merasa terkesan dengan mereka yang terjejas di Gaza. Kami menghargai kedua-dua masyarakat Islam dan Yahudi di sini yang telah bertindak tenang dan mengawal perasaan. Pemimpin-pemimpin agama seperti Mufti dan Ketua Rabai telah meluahkan simpati, memberikan keyakinan dan menyokong antara satu sama lain. Ini mencerminkan bahawa satu model saling mewujud bersama tidak mustahil. Dan sebagai satu masyarakat, kita mesti menggembling segala usaha yang ada untuk memelihara keharmonian sosial yang telah kita bina di Singapura. Melihat pada model alternatif di Timur Tengah hari ini, kita tidak boleh mengambil sikap sambil lewa apa yang telah kita kecapi hari ini. Dan kita perlu terus bekerja keras untuk memeliharanya. Saya amat berbesar hati melihat bagaimana rakyat Singapura sebulan hati menyumbang dengan murah hati kepada usaha-usaha bantuan kemanusiaan dalam pelbagai cara. Sebagai contoh, rayuan pengumpulan dana Yayasan Rahmatan Lil Alamin atau RLAF yang akan ditujukan kepada agensi bantuan dan kerja menyelamat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin di Timur Dekat atau UNRWA telah mengumpulkan lebih daripada $4.6 juta. Manakala kempen pengumpulan dana SRC juga telah mengumpulkan lebih $350,000 sumbangan warga awam. Sejauh ini, kita terharu melihat derma yang diterima yang amat memberangsangkan. Tetapi lebih penting lagi, kita melihat semangat perpaduan rakyat Singapura yang utuh. Banyak kumpulan masyarakat dan antara agama berganding bahu menyumbang kepada bantuan kemanusiaan RLAF dan untuk Gaza. Tuan Speaker, izinkan saya meminta para kerani mengedarkan senarai beberapa bantuan kemanusiaan pemerintah yang lalu kepada orang awam yang terjejas di wilayah-wilayah Palestin. Can I ask this Club of Parliament? Please proceed. Yep. Para anggota Dewan juga boleh mengakses khidmat
itu melalui aplikasi MP@SGPAL app. Tuan Pengerusi, Tuan Speaker, saya akan berangkat ke Timur Tengah pada malam ini dan akan ke Mesir untuk menyaksikan penyerahan bantuan kemanusiaan daripada SRC kepada Persatuan Sabit Merah Mesir dan serta sumbangan RLAF kepada UNRWA untuk Gaza. Saya akan menerima taklimat daripada pertubuhan-pertubuhan kemanusiaan ini mengenai situasi kemanusiaan terkini di Gaza. Dan saya juga akan mengambil kesempatan untuk bertemu dan berbincang dengan pemimpin-pemimpin Mesir mengenai peluang kerjasama kita untuk membantu bangsa-bangsa Gaza. Beberapa anggota Dewan juga telah bertanya tentang hubungan Singapura dengan Palestinian Authority PA atau penguasa Palestin. Hubungan kita dengan PA adalah kukuh. Mereka telah mengiktiraf hak Israel untuk wujud dan berusaha ke arah resolusi dua negara yang telah kami sokong dan kami undi di peringkat UN. Kami telah mendapatkan keterlibatan kepimpinan PA di peringkat tertinggi. So, awal 2022 lagi, saya bersama SM Tu Chee Hean dan Menteri Vivian telah mengunjungi Ramallah. PM Lee juga telah mengunjungi Ramallah pada tahun 2016 dan menjadi tuan rumah kepada Perdana Menteri Palestin Dr. Muhammad Satai di Singapura pada Oktober 2022. Kami telah dan akan terus menyokong usaha pembangunan keupayaan PA menerusi pakej bantuan teknikal yang dipertingkatkan atau ETAP yang bernilai $10 juta. Izinkan saya memberi jaminan kepada Dewan bahawa konflik yang berlaku sekarang ini tidak akan menjejas komitmen Singapura terhadap bantuan kepada rakyat Palestin menerusi ETAP. Kami mengalu-alukan para pegawai PA membuat lawatan sambil belajar ke Singapura dan menyertai kursus-kursus di bawah program kerjasama Singapura atau SCP. Kami juga berharap lebih ramai pegawai PA akan menerima beasiswa yang ada untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah lanjutan di universiti di Singapura. Pejabat Perwakilan Singapura SRO di Ramallah terus beroperasi dan akan menyokong ETAP. Tuan Speaker, Singapura telah mengambil posisi yang konsisten dan berprinsip. Singapura percaya bahawa huraian dua negara yang dirundingkan selaras dengan resolusi UNSC yang relevan kekal sebagai satu-satunya cara yang berdaya maju untuk Israel dan Palestin hidup bersampingan dalam keadaan aman dan selamat. Sesungguhnya, untuk mencapai kedamaian yang berpanjangan, kedua-dua Israel dan Palestin perlu komited kepada huraian dua negara ini. Untuk menjadikan huraian ini realiti, kedua-dua Israel dan Palestin perlu mempunyai keazaman politik untuk membuat kompromi yang diperlukan bagi menyelesaikan konflik yang mereka hadapi selama ini. Rakyat masing-masing akan memilih pemimpin negara mereka dan kemudian keputusan berada dalam tangan pemimpin-pemimpin yang mereka pilih untuk memastikan dan mewujudkan kedamaian jangka panjang. Ini bukan dan tidak boleh datang dari tekanan perang media sosial. Dan bukan juga pula tekanan dari negara-negara lain. Dan tentunya bukan dari keganasan, biarpun ia adalah untuk menuntut balas dendam atas keganasan. Itu bukanlah huraiannya. Ini hanya akan membatukan dan mengeraskan lagi hati generasi seterusnya. Justru merumitkan lagi usaha mencapai sebarang huraian. Meskipun sukar memandangkan konflik di Gaza sekarang ini, kami terus berharap bahawa pada masa yang akan datang, kedua-dua pihak akan menyertai rundingan langsung atas dasar huraian dua negara.
kekitaran keganasan yang berterusan mesti diputuskan. Sebagai rakan kepada kedua-dua Israel dan Palestin, Singapura secara ikhlas berharap agar keamanan akhirnya akan wujud. Mr. Speaker, allow me to continue in English. Some members have asked about the impact of the Israeli-Hamas conflict on Singapore society and the efforts taken to strengthen our religious harmony, including in our educational institutions. As mentioned in my Malay speech earlier, we recognize that the Israeli-Palestinian conflict is an emotive one for Singaporeans, and there may be different viewpoints. Regardless, the peace and harmony that we enjoy in Singapore is precious, and many in the House have spoken about this. We have worked hard over the years to build up trust across our different communities at different levels. We all have a duty of care to protect and grow it. At the leadership level, we have multiple platforms for community leaders to engage with one another frequently and at different settings, such as at the National Steering Committee on the Racial and Religious Harmony, as well as the Racial and Religious Harmony Circles in every constituency. At the people-to-people level, MCCY provides support for interfaith and interethnic dialogues and other initiatives that bring together different communities to respectfully discuss sensitive issues of race and religion. For example, Ask Me Anything, a series of dialogues that educates the public about different faiths in Singapore and seeks to develop interfaith norms and practices. OnePeople.sg organizes community dialogues in collaboration with community groups that encourage a broad spectrum of participants in robust yet respectful conversations on sensitive issues of race and religion and on social norms and aspirations of the different communities. Within the Muslim community, religious leaders and Asatiza play an important role to guide and support the community during this difficult period. They amplified values of rahmah, of blessings, and called upon the community to embrace compassion, blessings, and love for all. This is in line with the principles and values of Islam as blessings for all. The Mufti has engaged youth at a Muslim SG event on 14th of October and provided guidance on how, as Muslims, we should respond and deal with our feelings of grief, of anger, which must be guided by the teachings of Islam and being a blessing to all. Muiz has also produced a series of Friday sermons that speaks on the need to preserve peace and compassion and the sanctity of human lives, regardless of one's religion and background. Our Asatiza also bring the community together to pray for peace and the cessation of violence, not only in Gaza, but elsewhere. The special prayer, or known as the Hajat prayer, conducted at more than 50 mosques, have attracted over 50,000 congregants. These special prayers not only provide solace for the community to respond to the situation, but empower them to pray for peace. Sir, our community responded with maturity, and we understand the value of unity amidst this trying period for all of us. We must continue to protect ourselves from being influenced by the barrage of information, misinformation, and disinformation that enters our social media platforms as feeds. We have heard calls to boycott F&B establishments. We should not conflate the actions of governments with the operations of business and economics. Mr. Speaker, our educational institutions are common spaces for students to learn and interact with one another in a safe and respectful manner. As we engage students in understanding global issues, such as the ongoing conflict in the Middle East, we will continue to emphasize Singapore's multicultural context and the importance of preserving our precious racial and religious harmony. Civic literacy, critical thinking, information and media literacy skills have always been emphasized in our national curriculum.
With the proliferation of information and diverse views across all forms of media, our schools and institutions of higher learning, or IHLs, will continue to equip students with the skills necessary to discern fake news and misinformation and build their instinct to read from credible sources and in context. For students who are trying to understand the ongoing conflict and navigate the multiple perspectives or wish to express their views, schools and IHLs provide a safe environment for them to engage in civil, respectful, and balanced discourse, and allow different opinions to be voiced and discussed objectively, even while they engage in robust and rigorous debate. Students are reminded to be respectful and constructive during these discussions. Mr. Speaker, we are a diverse people. Some may have personal connections to the developing situation in the Middle East. Some feel strongly about it, understandably. We ought to be mindful and take extra effort to be respectful, to be sensitive and kind, and appreciate their feelings and experiences. However, let us not let these perspectives hurt our relationship and unity in Singapore. I am proud of how Singaporeans are responding to this situation. It shows a recognition that we should not let external developments divide Singaporeans. Instead, we can channel our energies constructively to provide practical assistance, at the same time appreciating the social harmony in Singapore is hard-earned, and that while it may be tested from time to time, we will always come through and stay together as Singaporeans. Let us continue to work together to build up the bonds of trust and harmony in Singapore. Mr. Speaker, in line with Singapore's condemnation of terrorism in all its forms and our principled support of international law, as well as the two-state solution for Israel and Palestine, I support the motion raised by MPs Mr. Vikram Nair, Mr. Alex Yam, and Mr. Zulkarnain Abdul Rahim. Thank you. I wish you safe travels to Egypt tonight, Dr. Maliki Osman.